أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi, kita masih lagi diberi peluang untuk hidup pada bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita perlu ingat bahawasanya setiap permulaan ada pengakhiran, melainkan Allah, bahawasanya Allah itu tidak ada permulaan dan juga tidak ada pengakhiran. Tetapi bagi bulan Ramadan, bulan Ramadan adalah makhluk Allah. Bahawasanya bulan Ramadan ini ada permulaan dan juga ada pengakhiran. Kita perlu sedar bahawasanya Ramadan akan meninggalkan kita tidak lama lagi. Apabila Ramadan meninggalkan kita, maka hadirnya bulan Syawal yang akan menjelma nanti. Sebagai muhasabah bulan Ramadan, pelbagai pelajaran yang kita boleh perolehi daripada bulan Ramadan ini. Antaranya adalah bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Ini bermakna Ramadan mengajar seseorang itu supaya mengerti apakah itu pengertian jihad, budaya disiplin, walak dan tajarrud hanya semata-mata untuk Allah. Kepentingan Allah mengatasi kepentingan hawa nafsu manusia. Jadi di dalam bulan Ramadan, pengajaran yang boleh kita ambil daripada bulan Ramadan adalah Ramadan mendidik kita berjuang untuk menundukkan hawa nafsu kita. Apabila hawa nafsu kita sudah dididik, maka kita boleh mengawal hawa nafsu ini bukan hanya di bulan Ramadan, bahkan boleh juga kita mengawalnya di luar Ramadan. Kemuncak bagi perjuangan menentang hawa nafsu adalah kita menentang segala bentuk pemikiran dan ideologi manusia yang sesat dan juga menyeleweng dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Jadi kebanyakan pemikiran-pemikiran, ideologi semasa ini kebanyakannya dicipta oleh manusia. Apabila dicipta oleh manusia, ini tidak lari daripada kelemahan. Dan juga ada juga pemikiran dan ideologi manusia diciptakan berdasarkan kepada hawa nafsu, tidak berdasarkan kepada akal pemikiran. Contohnya pemikiran LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Itu ideologi sedemikian hanya diasaskan berdasarkan hawa nafsu semata-mata, tidak memikirkan langsung mengenai petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan apabila kita melihat Al-Quran dan Sunnah, di dalam Al-Quran dan Sunnah menentang sekeras-kerasnya amalan LGBT ini. Apabila kita dapat menundukkan nafsu, maka kita dapat menentang segala bentuk pemikiran dan ideologi manusia yang seleweng dan menyeleweng daripada Al-Quran dan Sunnah. Bekalan yang terbaik yang ditinggalkan oleh Ramadan adalah taqwa. Taqwa adalah menjadi kunci
dan prasyarat kepada kemenangan perjuangan. Ya, apabila kita nak menang di dalam sesuatu perjuangan, maka kunci utamanya adalah takwa. Kita lihat di dalam peperangan Badar contohnya. Ya, kalau kita melihat kepada bilangan dan kuantiti tentera orang Muslim berbanding dengan kuantiti tentera orang Quraisy, kalau pada pemikirannya sudah tentulah orang Quraisy akan menang kerana mereka mempunyai tentera yang lengkap, tentera yang ramai berbanding dengan muslimin. Pada ketika itu tidak mempunyai peralatan tentera yang lengkap, bahkan hanya mempunyai tentera yang sedikit berbanding dengan tentera musyrikin pada ketika itu. Tetapi dengan takwa, dengan keimanan para sahabat, maka mereka mendapat bantuan daripada Allah. Walaupun pada logik akalnya orang muslimin akan kalah, tetapi dengan bantuan Allah, maka tidak ada yang mustahil. Walaupun bilangan tentera yang kecil, walaupun tentera yang tidak lengkap seperti mana kaum Quraisy, dengan bantuan Allah, maka Allah akan memenangkan tentera tersebut. Ini persoalan atau maqasid terbesar perlu menghayati diambil bekal oleh perjuang-perjuang akidah bagi melawan segala bentuk berhala jahiliah yang moden atas pelbagai nama, berselindung sebalik gerakan asasi, perjuangan atas nama gerakan sivil dan masyarakat madani. Bukanlah Allah menyebut akhir perintah kewajiban puasa supaya menjadi manusia yang bertakwa. Apabila kita nak menentang segala ideologi yang menyeleweng, maka kita sangat memerlukan akan takwa kepada Allah. Kita lihat bagaimanakah ideologi semasa ini. Mereka ni kebanyakan berselindung di sebalik hak asasi manusia. Mereka menganggap bahawa LGBT ni adalah perjuangan hak asasi manusia. Padahal itu bukanlah hak asasi manusia. Itu adalah hak nafsu semata-mata. Mereka cuba berjuang, berselindung di sebalik nama gerakan sivil contohnya, ataupun mereka berdaya upaya berselindung di sebalik nama masyarakat madani. Takwa bukan menjelma dalam bentuk penghayatan tingkah laku, sikap budaya seseorang perjuang Islam sahaja, tetapi melayakkan kita meraih kemenangan dan nusrah pertolongan daripada Allah. Sebagaimana Saidina Umar kepada bala tentera mereka lebih takut terhadap dosa-dosa mereka berbanding dengan pihak musuh. Perasaan berhati-hati dan wiqayah inilah menjadi asbab mencampakkan kemenangan kepada generasi dakwah yang terdahulu. Jadi pada zaman dahulu, tentera Saidina Umar ini ditarbiah supaya takut kepada Allah, lebih takut berbanding takut kepada pihak musuh. Oleh kerana inilah Allah membantu tentera Saidina Umar bagi mendepani musuh-musuh Islam, dan Allah memenangkan sesiapa sahaja yang bertakwa kepada Allah semata-mata. Menang akidah mereka, menang jihad mereka, menang fikrah mereka, menang dakwah mereka, menang tarbiyah mereka, sehingga layak memimpin
dan menerajui dunia ini. Nah, jadi apabila kita nak menang di dalam sesuatu perjuangan, yang pertama adalah kita perlu bersihkan akidah kita daripada akidah yang sesat. Seperti Wahabi, seperti Syiah, seperti Murji'ah, seperti Mu'tazilah, seperti Qadariyah, seperti ajaran sesat yang lain-lain. Apabila akidah seseorang itu bersih, maka dia akan menang jihad. Pemikiran juga perlu bersih daripada segala ideologi-ideologi yang menyeleweng. Apabila fikrah mereka bersih, maka menang dakwah mereka. Apabila mereka berjaya di dalam tarbiyah, mereka akan layak memimpin. Bukan sahaja memimpin negara Islam, bahkan mereka boleh menerajui dunia ini. Itulah pentingnya tarbiyah di dalam bulan Ramadan dan juga kepentingan takwa bagi seseorang Muslim dan juga masyarakat Muslim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.